iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. 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 Jika kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada Allah. Jika tidak kembali Allah. Jika tidak kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada Bagi memastikan majlis berjalan dengan lancar, mohon kerjasama murid-murid untuk memastikan mikrofon sentiasa berada di dalam keadaan tertutup manakala kamera sentiasa dibuka. Juga murid diingatkan tidak mengganggu atau mencelah ketika ucapan dan penerangan berlangsung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Seterusnya, lagu Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor. Sekolah Agama Kerajaan Johor berpayung di bawah rahmat Allah. Al-Quran Sunnah dekat setia menjaga transformasi dunia. Sekolah Agama Kerajaan Johor bersatu hati mendukung ilmu. Akhlak sunnah mesti berpadu. Rahmat Allah pasti diseru. Kami beramal, kami bertakwa, membentuk insan berguna. Kami beramal, kami bertakwa, membentuk insan sempurna. Sekolah Agama Kerajaan Johor berjiwa bersih tekun usaha. Saling hormat mengenang jasa, abdi guru tiada tara. Kami beramal, kami bertakwa, membentuk insan berguna. Kami beramal, kami bertakwa, membentuk insan sempurna. Sekolah Agama Kerajaan Johor berpayung di bawah rahmat Allah. Al-Quran Sunnah dekat setia menjaga transformasi dunia. Menjaga transformasi dunia. Menjaga transformasi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Biji selasih boleh dimakan menjadi perisa sedap terperi. Selamat datang kami ucapkan, semoga majlis bertambah seri. Assalamualaikum. Yang berusaha Ustazah Hajah Nur Zakiah binti Abdul Aziz selaku Guru Besar Sekolah Agama Taman Anggrek. Yang berusaha Ustazah Nurbah binti Yusof, Guru Penolong Kanan 1 Sekolah Agama Taman Anggrek. Yang dihormati Ustazah Rugayah binti Syafi'i, Guru Kanan Co-Kurikulum Sekolah Agama Taman Anggrek. Yang berusaha Ustazah Suzy Rosliza, Guru Darjah 5 selaku Guru Penyelaras UPKK Sekolah Agama Taman Anggrek. Barisan guru-guru, ibu bapa dan murid-murid calon UPKK sesi 2023-24 yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke program taklimat peperiksaan ujian penilaian kelas kafar UPKK 2023-24. Pertamanya, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan dengan izinnya. Dapatlah kita bersama-sama berhimpun menerusi Google Meet pada malam yang indah dan bermakna ini untuk menjayakan program taklimat yang UPKK yang dianjurkan oleh Union Akademik Sekolah Agama Taman Anggrek. Marilah kita mengikhlaskan kehadiran kita dalam majlis ilmu pada malam ini demi kecemerlangan pendidikan anak-anak murid Sekolah Agama Taman Anggrek. Antara objektif program ini diadakan ialah melahirkan dan membentuk murid berdisiplin dan bertanggungjawab serta peka dengan pendidikan sekolah, membentuk kepribadian dan sasiah mulia dalam kalangan murid dan juga melatih dan mendedahkan kepada murid tentang peperiksaan yang bakal dijalankan pada Januari nanti. Tinggal hanya 150 hari sahaja di mana peperiksaan tersebut akan dijalankan. Dengan kekangan masa dan cuti yang semakin kerap, jika tidak bermula dari sekarang, pelajar belajar, menghafaz dan mengulang kaji pelajaran, maka dikuatiri sedikit sebanyak akan menjadikan prestasi keputusan UPKK pada tahun ini akan merosot. Dengan rasa prihatin, maka pihak SATA akan memulakan beberapa inisiatif untuk calon-calon UPKK pada tahun ini, seperti kelas tambahan di sekolah maupun secara atas talian Google Meet. Dengan itu diharap juga kerjasama dari ibu bapa agar dapat memantau pembelajaran anak-anak bermula dari hari ini dan seterusnya sehinggalah pada peperiksaan sebenar UPKK. Seterusnya bacaan doa. Diminta para pelajar menadah tangan dan mengaminkan bacaan doa yang akan saya bacakan selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengan kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alila humma fina wa la ma'ana wa la man yatsba'una syaqiyan wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Tanpa melengahkan masa, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Ustazah Normah binti Yusof, Guru Penerkanan 1 selaku Wakil Guru Besar Surau Agama Taman Anggrek untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai ada 40 orang dalam ni. Tahniah lah. Dapat join untuk taklimat PKKS sesi 2023-2024. Syukur Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala dapat suruhkan kita walaupun secara online. Dan saya bersyukur banyak semua awak dapat join sekali untuk taklimat PKK ini. Terima kasih juga Ustazah ucapkan kepada Ustaz Hazli kerana berusaha payah mewujudkan taklimat PKK ni semata-mata untuk kecemerlangan murid-murid Darjah 5 tahun 2023 Sekolah Agama Taman Anggerik. Pertama sekali Ustazah ucapkan terima kasih kepada semua dan juga dengan adanya taklimat di PKK ini murid-murid semua akan rasa pentingnya pelajaran, pentingnya peperiksaan PKK ni dan usahakan supaya sekolah kita dapat kejayaan yang cemerlang. Kalau boleh semua dapat 8A. Jadi segala usaha-usaha Cikgu Suzi, Cikgu Ustaz Hazli, awak kena join, kena sama-sama berusaha lah. Guru usaha untuk awak berjaya, awak juga kena usaha supaya awak tak ketinggalan dalam pelajaran. Pastikan boleh dapat jawab periksa dengan baik sebab soalannya tak susah mana pun, tapi kalau tak belajar tak boleh nak jawab. Jadi tak lupa juga saya ingatkan supaya dapat menghadiri kelas UPKK setiap Sabtu yang dibuat oleh Ustaz Hazli. Jadi kedatangan sepatutnya janganlah sampai tak masuk kelas. Kita berusaha awal nanti berusaha awal jadinya kita prepare awal untuk peperiksaan PKK. Jadi datang setiap Sabtu mula pukul 8 sampai pukul 10 pagi. Sedia dah sarapan dekat rumah, datang sekolah masuk kelas UPKK. Sebenarnya UPKK ni tak susah mana pun. Dia pelajaran awak darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4. Semua ada masuk dalamnya. Tapi kan awak dah lupa. Darjah 1, darjah 2 pelajaran tu awak dah lupa. Tu yang kena ulang kaji balik. Ulang kaji balik. Lepas tu awak kena hafal surah yang Ustaz suruh hafal. Jangan lupa. Dan untuk Al-Quran dan hafazan. Lagi satu untuk amali solat. Amali solat tu awak baca dalam bacaan dalam solat tu kena betul aqwal af'alnya. Untuk satu lagi penghayatan. Penghayatan hidup Islam tu kena hafal semua doa-doa harian kita. PKK ni bukan saja untuk awak lulus periksa cemerlang, untuk dapat mudah untuk masuk sekolah berasrama kerana periksaan PKK ni akan diambil kira. Satu lagi untuk keperluan fardu ain kita untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Macam mana wuduk yang betul, macam mana solat yang betul, macam mana adab makan, adab tidur.
Semua perkara itu untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Selain kita dapat kecemerlangan dalam pelajaran, kita juga boleh hidup dalam kehidupan 24 jam kehidupan kita sebagaimana yang ustazah dah ajarkan ikut sunnah Rasulullah SAW. Kita bukan saja nak berjaya kat dunia, bahkan kita nak berjaya di akhirat juga. Okey, saya tak nak berucap panjang. Jadi saya mengharapkan sangat kerjasama anak-anak, kerjasama kedua ibu bapa dalam merealisasikan impian sekolah kita untuk terus cemerlang. Lebih baik daripada tahun yang lepas. Kalau tahun lepas kita dapat 15 orang 8A, tahun ni kita kena target lebih daripada 30 orang dapat 8A. Boleh? Okey, kita sambut cabaran ni, kita usaha sungguh-sungguh. Cikgu dan mak bapak semua doakan untuk awak terus berjaya. Okey, untuk itu saja saya ucapkan semoga anak-anak terus berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Normah binti Yusof, Guru Penekanan 1 selaku Wakil Guru Besar Sekolah Agama Taman Anggrek atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, sebelum tirai ceramah dibuka, suka saya membacakan biodata ceramah kita pada hari ini. Muhammad Zulfadli bin Zulkifli Hassan atau lebih dikenali sebagai Zulfadli Zulkifli merupakan seorang motivator dan trainer daripada Zulara Academy yang berpengalaman dalam mengendalikan kursus berbagai tajuk kepada para peserta berbilang tahap. Beliau yang merupakan anak kelahiran negeri Perak dari Ipoh dan telah mendapat pendidikan sejak kecil dari negeri Darul Rizwan itu, beliau merupakan lepasan ijazah sarjana muda Syariah Fiqh dan Usul dari Muqtah Universiti Jordan. Kemudian beliau menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana pendidikan dari Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI di Tanjung Malim. Namun minatnya yang mendalam dalam bidang kejurulatihan mencetus perubahan diri untuk menjadi seorang motivator dan trainer. Zulfadli Zulkifli sering dijemput untuk memberi latihan, bimbingan dan ceramah terutama yang melibatkan motivasi, korporat, pendidikan, kepimpinan, agama dan pembangunan sumber manusia. Beliau aktif dalam mengendalikan program yang melibatkan agensi-agensi badan kerajaan dan korporat. Antara kelayakan yang dimiliki oleh beliau termasuklah ijazah sarjana muda Syariah Fiqh dan Usul dari Muqtah Universiti Jordan, ijazah sarjana pendidikan Islam Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Tanjung Malim. Antara pencapaian dan pengalaman oleh beliau termasuklah pengacara rancangan TV Kafah di Hijrah, TV Al-Hijrah, penceramah program Dermaga Majlis Agama Islam Perak, penceramah Bengkel Kecemerlangan Murid UPKK Wilayah Persekutuan, founder kepada Zulara Academy dan Timbalan Presiden Majlis Perwakilan Mahasiswa Malaysia Jordan. Antara bidang latihan dan perundingan yang beliau kendalikan termasuklah motivation, body language, leadership, study skills, team building dan juga public speaking. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Zulfadli bin Zulkifli untuk menyampaikan ceramah ataupun taklimat beliau. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya raikan saya hormati Guru Besar Sekolah Agama Taman Anggrek Ustazah Nur Zakia binti Abdul Aziz,
GPK 1 Akademik Ustazah Norma binti Yusof, GPK HEM Ustazah Muhaini Pasirun, JPK Koko Ustazah Rugaya binti Syafi'i, dan tidak lupakan juga kepada barisan guru-guru sekolah agama Taman Anggrek, dan kepada ibu bapa yang hadir pada malam ini bersama-sama untuk mendengarkan taklimat, dan seterusnya yang saya sayangi pada anak-anak murid tahun 5 Sekolah Agama Taman Anggrek. Yang pertama, Ustaz lah Ustaz nak ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah Sekolah Agama Taman Anggrek daripada Johor Bahru yang sudi menjemput saya sebagai untuk orang yang bertanggungjawab lah untuk berkongsikan sedikit tentang UPKK. Baik, saya tak nak buang masa kerana kita nak terus kepada objektif utama program online kita pada malam ini, iaitu mengenai saya nak kongsikan tentang pengenalan UPKK. Sekarang kita dah masuk bulan 7. Sekarang kita dah masuk bulan 7. UPKK alhamdulillah tahun ni dia bermula lewat sikit. Tahun depan bulan Januari UPKK baru dilaksanakan berbanding tahun lepas. Tahun lepas kalau kita tengok sekolah masuk bulan 3, periksa bulan 11, hujung bulan 11 dengan awal bulan 12. Jadi masa tempoh yang ada tu agak pendek. Untuk tahun ni alhamdulillah dapat masa yang panjang supaya kita ada persediaan yang betul-betul bersedia lah. Dan sebelum tu saya nak minta izin untuk saya sharekan skrin. Jadi pada adik-adik dekat sini, ibu bapa, guru-guru boleh rujuk pada skrin yang saya share ni Okey, sekejap saya nak share skrin, boleh kan saya share? Suara saya dengar semua Takut saya cakap seorang sejam ni. Salah kita cuba habis segala yang boleh. Baik, nampak skrin? Nampak skrin saya? Okey, baik. Jom kita mulakan pengenalan diri. Saya nak kenal, ada yang kenal saya tak? Terutamanya murid Sekolah Agama Taman Anggrek ni. Pernah kenal saya? Pernah nampak saya tak? Tak. Tak pernah nampak tahun lepas saya bersama dengan mungkin dengan abang kakak Amul lah. Sekarang dah jenam kan. Tapi sekolah Taman Anggrek ni saya dah pergi, sekolah yang serba indah, cantik sekolah dia. Warna biru. Seronok saya pergi sana. Dan sedikit untuk pada ibu bapa dan juga guru, sedikit pengenalan diri lah. Saya pengasas kepada gerak gempur murid UPKK. Apa yang kami buat secara ringkasnya, kami buat training untuk UPKK. Guru pun kami buat training. Baru-baru ni di Perak kami buat khusus untuk guru kafah Perak, khusus kecemerlangan UPKK. Kelas online, tuition online kami buat. Kelas tuition fizikal pun kami buat. Dan jemputan sekolah lah untuk teknik jawab. Tak adalah orang kata paling pakar, tapi bolehlah mana yang saya boleh berkongsi pada. Alhamdulillah untuk tahun lepas ramai student saya yang orang kata kita dapat beri satu motivasi pada mereka lah. Mereka dapat keputusan yang lebih baik. Saya nak kata semua 8A tak boleh juga. Maknanya ada yang ada peningkatan. Daripada 4A dia dapat 6A, 8A, 7A dan sebagainya. Okey. Ini pengenalan saya yang tadi Ustaz Azli kata tadi. Saya daripada Ipoh Perak. Saya dari Ipoh Perak. Sekarang ni saya menetap di Bangi, di Selangor. Okey, baik. Orang dulu kalau belajar agama dekat mana? Siapa tahu? Orang dulu kalau belajar agama dekat mana? Sekolah. Sekolah. Pondok. Orang dulu ni Pondok Ustaz. saya Pondok. masukkan. Okey, orang dulu yang saya masukkan zaman-zaman dululah. Kalau kamu tengok dekat gambar ni zaman hitam putih. Zaman P. Ramlee. Dulu zaman P. Ramlee dulu mereka banyak belajar sekolah-sekolah yang dibuka di sekitar kampung masyarakat. Mereka belajar Alif Bata, mereka belajar Fardu Ain, mereka belajar agama,
semua di kampung masing-masing. Ini zaman dulu. Yang pastinya zaman dulu ni sekolah kafar tak ada. Sekolah kafar macam sekolah agama Taman Anggrek ataupun sekolah lain tak ada lagi. Tak wujud lagi. Jadi orang dulu, atuk nenek kita dulu belajar agama bukan masuk sekolah kafar. Jadi jangan tanya atuk berapa result UPKK atuk. Sebab atuk memang tak ambil UPKK. Okey, boleh dapat Dan hari ini anak-anak orang Islam di Malaysia, alhamdulillah semua boleh katakan semua belajar aliran kafar. Mungkin ada yang belajar sekolah kafar, ada yang sekolah integrasi, ada yang sekolah swasta, ada SRA. Saya banyak di Selangor lah. Kalau di Johor saya tak berapa pasti. Contoh kalau sekolah agama Taman Anggrek lah, menggunakan arus silibus Johor, pendidikan Johor dan juga silibus JAKIM. Yang ini hari ni adik-adik belajar sekolah kafar macam ni. Kita bersyukur sekolah di Malaysia ada menyediakan sekolah agama kafar yang bayarannya hanya bayar pendaftaran saja. Yang selebihnya pembelajarannya adalah percuma. Okey. Kita sekolah kafar dari darjah 1 sampai darjah 6. Pada tahun 1990, masuk sejarah pula kan. Ini saya nak kongsi sikit lah macam mana bermulanya kafar. Kafar ni start pada tahun 1990 lah. Maksudnya ada lebih kurang 33 tahun kafar dah wujud di Malaysia. Tahun 1994 barulah UPKK ada. Maknanya UPKK bermula start tahun 1994. Lebih kurang dah 29 tahun dah. Kamu ni yang murid sekolah agama Taman Anggrek ni yang ada sekarang ni, kamu batch yang ke, Ustaz ingat 29 lah. 29. Kamu batch yang ke 29 ambil UPKK. Kalau batch tahun depan, batch yang ke 30. Okay. Dan batch pertama yang ambil UPKK tahun 1994 ni mungkin sekarang ni dah berumur 40 tahun. Ustaz ingatlah. Mungkin kalau dia dah ambil UPKK mungkin 40 tahun ataupun lebih. Okay. Tahun 2009 barulah UPKK ditukar. Asalnya ujian peperiksaan. Sekarang dia ditukar pada ujian penilaian kelas kafar. Maksudnya menilai kamu belajar di sekolah kafar dan sejauh mana kamu belajar dah. Okey. UPKK ni keistimewaannya antara peperiksaan yang terbesar di Malaysia, peperiksaan agama untuk standard sekolah rendah. Kalau sekolah menengah mungkin kita boleh ambil STAM, CJ Tinggi Agama Malaysia. STAM untuk tingkatan 6. Tapi kalau untuk sekolah rendah ni UPKK antara peperiksaan yang besar di Malaysia. Masuk berita, masuk surat khabar dan sebagainya. Nak bagi tahu UPKK ni standard dia tinggi. Standard dia tinggi. Tahap dia tu memang diiktiraf untuk satu Malaysia. Dan UPKK ni adalah daripada peperiksaan yang dikeluarkan oleh JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Untuk murid tahun 5. Sama ada dia sekolah SK ataupun sekolah agama rakyat ataupun sekolah rendah agama, selagi mana dia guna buku teks kurikulum kafar JAKIM, layak untuk ambil peperiksaan UPKK. Kenapa kena ambil UPKK? Saya banyak berjumpa dengan ibu bapa lah. Bila saya buat seminar, ibu bapa tanya pada saya, kenapa anak saya kena ambil UPKK? Boleh tak kalau anak saya tak nak ambil UPKK? Sebab saya nak fokus kepada, kalau sekolah pagi kita panggil apa? Sekolah Kebangsaan UASA kan, tak silap saya lah. Kenapa kena ambil UPKK? Kenapa? Cuba kita tengok video ni. Kita tengok video sikit lah. Okey, daripada video sini, tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustazah, adik-adik, itu zaman dulu. Bila belajar agama mungkin dulu tak ada sekolah kafar. Ada yang dah besar, dah tua, masih tak tahu baca Al-Quran,
tak pandai jawi, tak pandai membaca. Jadi diorang bila dah dewasa terpaksa masuk sekolah untuk belajar. Tapi hari ni kebanyakan anak-anak kita daripada darjah 1 dah mula belajar ilmu agama melalui mana? Sekolah kafah. Daripada darjah 1 sekolah kafah sampai darjah 5. Macam mana kita nak tahu anak kita ni belajar daripada darjah 1 darjah 5 mereka dah pandai ilmu agama? Macam mana kita nak ukur, kita nak tahu anak kita daripada darjah 1 hari-hari kita hantar mereka ke sekolah agama, macam mana kita nak rasa lega bila anak kita dah pandai ilmu agama? Kita takut daripada darjah 1 kita hantar anak kita sekolah agama sampai darjah 5, tengok-tengok rupanya dia tak pandai baca Al-Quran. Tengok-tengok rupanya solat pun tak pandai lagi. Tengok-tengok jawi pun tak pandai baca lagi. Yang itu susah hati. Sebab kafah ni bertujuan untuk persediaan anak-anak sebelum masuk akhir balik. Bila akhir balik ni? Kebiasaan akhir balik ni pada umur remaja. Umur 13 sampai 17 tahun. Masa ni susah kita nak kawal anak kita dah. Jadi waktu yang paling terbaik untuk tanamkan akidah, ibadah, cinta pada Nabi, adab dan akhlak waktu bila? Waktu sekolah kafah. Dan penilaian kita nak tahu anak kita belajar ke tak di sekolah adalah daripada peperiksaan UPKK. Sebab tu saya selalu sebut pada ibu bapa, UPKK penanda aras. Anak kita ni pandai agama ke tak? Biasa kalau dulu, zaman dulu, saya kecil dulu pun, kalau kita balik kampung lah, jumpa sanak saudara kan. Biasanya pak saudara, mak saudara kita ni akan tanya, kat sekolah belajar dapat nombor berapa? Nombor 1 ke 2 ke 3? Matematik dapat berapa? Cuma kita agak jarang dengar orang tanya dah pandai baca Al-Quran ke belum? Dah tahu ke pasal kisah Nabi? Jarang orang tanya pada pendidikan agama anak-anak. Orang selalu tanya tentang dapat nombor berapa dalam kelas untuk akademik. Jadi, dekat sini UPKK bukan sekadar peperiksaan tetapi penanda aras kayu ukur anak kita dah faham agama ni dah sejauh mana. Sebelum kita nak lepaskan anak kita ke alam yang lebih dewasa. Jadi dekat sini kena selesai. Kalau umur 13 anak dah masuk zaman remaja, solat tak selesai lagi, pendidikan agama tak selesai lagi, Nabi pun tak kenal, Allah pun masih tak tahu lagi sifat-sifat Allah, yang ini kita takut. Yang ini kita risau. Sebab tu UPKK lebih daripada peperiksaan. Okey, seterusnya. Kenapa kena ambil UPKK? Seorang anak Cina daripada Terengganu, Paul Hu-ling, ambil UPKK tahun 2018. Bukan Islam. Tetapi dia bangsa Cina, agama Cina lah. Ambil UPKK. Dan keputusan dia 8A, 1 Malaysia. Terkejut. Masuk dalam TV, masuk dalam paper. Kenapa anak Cina ni, anak daripada Terengganu ni, dia ambil UPKK? Dia bukan mu'alaf Saya betulkan, dia bukan mu'alaf. Dia anak Cina macam biasa. Agama bukan agama Islam. Tapi ambil UPKK. Bila tanya kepada mak ayah dia, kerana mereka kata sekolah kafah adalah satu sekolah yang terbaik untuk mendidik anak-anak mereka. Dia start daripada abang sulung dia, lepas tu anak mereka ni, Paul Hu-ling ni, anak perempuan. Jadi bila dia start masuk sekolah kafah, sebab dia tahu kafah ni ada pembelajaran, modul, ada syllabus yang baik untuk didik anak-anak mereka ni, dan akhirnya Paul Hu-ling ni ambil UPKK. Ambil UPKK, jawi tak pandai, bahasa Arab tak pandai. Macam mana dia pandai? Macam mana dia sekolah 8A? Dia sekolah 8A bukan sebab dia memang dah tahu jawi bahasa Arab. Dia tak tahu. Dia start daripada dia belajar jawi dengan cikgu dia, dengan ustaz dia, dan dia juga belajar bahasa Arab daripada ustazah dia. Sampailah dia dapat keputusan 8A. Dari sini kita nampak non-Muslim nampak sekolah kafah adalah satu pembelajaran untuk masa depan anak.
Terutama je untuk masa depan akhirat anak-anak. Okay. Sebab yang pertama kenapa ambil UPKK? UPKK ialah peperiksaan bersijil yang dikeluarkan. Yang ini kita masuk untuk isu dunia lah. Maksudnya UPKK ni kalau kita nak ambil untuk dunia, dia adalah CJ yang dikeluarkan JAKIM. Maknanya CJ yang sangat laku dan CJ yang iktiraf dia tinggi untuk di Malaysia. Maksudnya kalau orang luar negara, kalau dia nak tahu anak-anak Malaysia ni macam mana tahap agamanya, dia akan tengok pada berdasarkan UPKK. Okey. Sebab yang kedua, kenapa kena ambil UPKK? Sebab CJ UPKK diperakuri di seluruh Malaysia dan dia adalah salah satu dokumen sokongan untuk permohonan pelajar kemasukan tingkatan 1 ke sekolah menengah. Yang ini kita akan bincang nanti. Sekolah mana nak masuk ni untuk selepas UPKK. Banyak mak ayah susah hati. UPKK ni mana dia nak bawa anak dia ni? Adakah UPKK dia nak bawa anak dia jadi ustaz semata-mata ataupun bidang agama semata-mata? Sebenarnya tak. Nanti saya akan ceritakan. Okey, kita pergi pada syarat. Macam mana syarat nak melayakkan calon murid tu ambil UPKK? Yang pertama, dia mesti syarat dia belajar dekat sekolah kafar. Sekurang-kurangnya 3 tahun. Tak semestinya sekolah kafar. Apa-apa sekolah yang menggunakan silibus kafar sekurang-kurangnya 3 tahun. Maksudnya dia start tahun 3, tahun 4, tahun 5 lah. Kalau dia start daripada tahun 1, 2, 3, 4, 5 lagi bagus lah. Tapi ada juga kes yang masuk tahun 4, ada juga yang masuk tahun 5 untuk ambil UPKK. Ini bergantung kepada budi bicara lah pihak jabatan negeri masing-masing. Tapi biasanya nak diletakkan syarat mesti 3 tahun. Apa tujuan 3 tahun kena sekolah kafar? Untuk pastikan calon tersebut bersedia dengan ilmu jawinya, dia dah pandai baca, dah pandai tulis, dengan ilmu bacaan Al-Qurannya, dia dah boleh menghafaz dan juga dah boleh membaca Al-Quran. Sebab ini akan menyukarkan dia. Kalau dia tak pandai jawi, kalau dia baru darjah 5 baru masuk sekolah kafar, dia agak susah nanti jawab peperiksaan. Dia akan jadi bebanan pula kepada calon. Yang kedua, mengikut kurikulum kafar. Sekolah tu mesti guna kurikulum kafar walaupun dia ada guna kurikulum jabatan negeri. Macam Selangor pun sama. Selangor guna, dia ada 2 buku teks. Satu dia guna untuk JAKIM, satu dia guna untuk JAIS. Ni kalau di Selangor. Johor tak silap saya ada juga buku teks untuk di Johor. Okey, murid tahun 5 kafar berumur 11 tahun mengikut tahun semasa lah. Maknanya tahun 6 tak boleh lah ambil UPKK. Walaupun sebelum tu dia tak ambil UPKK, tiba-tiba dia dah darjah 6, dia rasa nak ambil UPKK. Tak boleh. Dia ikut pada darjah 5, umur 11 tahun. Dan berdaftar untuk menduduki UPKK. Kalau dia tak daftar, tak layak untuk mengambil peperiksaan. Antara institusi yang menawarkan UPKK, kalau kita nak hantar anak sekolah mana yang ada menawarkan UPKK, ni antara sekolahnya. Banyak lagi sebenarnya. Swasta, sekolah rendah agama integrasi, sekolah rendah agama, agama rakyat, kebangsaan dan sebagainya. Sekolah kebangsaan ni yang saya maksudkan adalah kafar yang dibuat di sekolah kebangsaan. Okey? Ataupun mana-mana institusi yang menggunakan sukatan pelajaran kurikulum kafar JAKIM. Baru-baru ni saya ada pergi satu seminar. Sekarang ni kalau di Selangor, pusat transit pun dah buat UPKK. Pusat transit hantar anak daripada sekolah kebangsaan, hantar anak ke pusat transit. Kan pusat transit kan macam anak-anak kena duduk situ, buat apa-apa aktiviti. Sekarang ni di Selangor dah banyak dah sekolah mereka menawarkan UPKK. Nak katanya tak semestinya sekolah. Institusi pendidikan pun boleh menganjurkan, boleh menawarkan UPKK. Dengan syarat mesti kena guna kurikulum kafar JAKIM. Sebab UPKK dia tak akan guna mana-mana buku teks Jabatan Agama Negeri. Dia akan guna JAKIM punya sahaja. Jadi kalau sekolah kita pakai 2 buku teks, satu buku teks Jabatan Negeri itu mungkin untuk peperiksaan negeri, tetapi kalau UPKK kena rujuk pada silibus kafar JAKIM. Okey, subjek UPKK kalau tengok semuanya ada 8 subjek.
Cumanya 5 subjek bertulis, 3 subjek adalah secara lisan. Kalau tengok pada anak-anak punya buku teks, mungkin tak jumpalah buku PCHI ataupun Amali Solat atau Al-Quran ada buku teks dia. Cumanya PCHI, Amali Solat ini kena beli lain lah buku dia. Dia ada buku kecil dia. Okey, ini antara subjek yang anak-anak akan menghadapi penilaian untuk UPKK daripada Al-Quran sehinggalah pada Amali Solat. Okey. Selibas UPKK. Okey, selibas yang masuk untuk peperiksaan UPKK bermula daripada tahun 3. Dia bukan buku teks tahun 5. Tahun 3, tahun 4, tahun 5. Guna selibas Kafar Jakim. Ini satu Malaysia pakai. Walaupun negeri dia ada buku teks sendiri. Tetapi untuk UPKK, selibas Kafar Jakim. Periksa masuk daripada tahun 3 sampai tahun 5. Jangan baca buku teks tahun 5 je. Baca tahun 3, tahun 4 dan tahun 5. Sebab dia akan masuk dalam peperiksaan UPKK. 8 subjek UPKK yang saya sebut tadi, 5 subjek bertulis, 3 subjek lisan. Maksudnya, 3 subjek lisan ni tak perlu masuk dalam dewan peperiksaan nanti. Dia akan dibuat awal daripada tempoh peperiksaan nanti. Okey, ini lebih detail. Kalau kita tengok sini, Al-Quran dia adalah ujian penilaian berbentuk lisan. Maksudnya kena cakap, kena baca, kena hafazan dan kena sebut. Ini Al-Quran. Maksudnya tak masuk dalam dewan peperiksaan dan dia tak ada kertas. Okey, untuk amalia solat, dia peperiksaan berbentuk penilaian, ujian. Maksudnya guru akan tengok macam mana anak murid solat, macam mana anak murid baca dalam bacaan solat, macam mana murid ambil wuduk, niat dan sebagainya. Yang ini tak ada kertas peperiksaan dan dia tak masuk dalam dewan peperiksaan. Kemudian lisan dan pemerhatian, penghayatan cara hidup Islam. Saya lupa nak bagi tahu, PCHI itu maksudnya penghayatan cara hidup Islam ni, kalau nak mudah faham dia macam tak silap saya PAFA. Kalau sekolah kebangsaan ni dia ada PAFA. PAFA ni satu buku yang mana dalam buku tu ada secara umum pelbagai mengenai ilmu pendidikan Islam dan mereka perlu menghafal, ada yang mengikut kefahaman, ada yang kena buat. Penghayatan cara hidup Islam ni dia adalah satu penilaian secara umumnya, penilaian daripada guru sekolah itu sendiri. Dari banyak sudut dia akan menilai. Dia tengok anak murid tu dekat kelas macam mana, kerja sekolah selalu siap ke, dia beradab tak dengan cikgu, dia selalu tolong tak cikgu, dia ada masalah disiplin ke di sekolah, dia selalu datang tak sekolah, banyak ke ponten. Dan guru juga boleh menyoal anak murid dekat rumah tolong tak mak ayah, solat jaga tak, solat awal waktu tak. Dekat situ ada penilaian markah. Tujuannya apa? PCHI ni tujuan supaya JAKIM nakkan murid kafar bukan sekadar cemerlang di atas kertas peperiksaan, tetapi cemerlang dari sudut peribadi. Maknanya peribadi UPKK ni bukan sekadar 8A. Peribadi dia cantik, akhlak dia baik, budaknya beradab, dia tahu macam mana nak amalkan apa yang dia belajar dalam kehidupan seharian. Itu PCHI. Okey, dan last sekali adalah penulisan. Penulisan ni maksudnya kena masuk dalam dewan peperiksaan dan kena jawab antar kertas, iaitu ulum syariah, akidah ibadah, sirah, adab, jawi khat dan juga lughatul Quran ni bahasa Arab. Maksudnya 3 subjek anak-anak akan hadapi dulu sebelum masuk dalam dewan peperiksaan. Dewan peperiksaan tu tinggal 5 subjek sahaja. Okey, ini contoh peperiksaan bertulis UPKK. Maksudnya 5 subjek yang saya sebut tadi akan dijawab oleh murid ketika dalam dewan peperiksaan nanti. Lebih kurang 5 hari. Isnin dan lebih kurang 4 hari. Isnin sampai Khamis. Okey. Kemudian ini adalah gambaran contoh saya ambil. Peperiksaan tilawah Al-Quran. Maknanya murid kena baca, kena menghafal
dan kena menyebut di depan guru. Guru sekolah tu sendiri akan menilai sama ada guru kelas ataupun guru tahun 5 ataupun mana-mana guru yang ada kelapangan untuk buat ujian penilaian tilawah Al-Quran. Kemudian ini adalah contoh gambaran, sekadar gambaran ujian amali solat. Guru akan tengok macam mana anak-anak tuan dan puan solat, macam mana anak tuan baca, macam mana anak tuan-tuan dan puan mengambil wuduk. Jadi dia akan tengok dari sini untuk diberi markah. Kalau solat bagus, cara solat betul, mungkin akan dapat A. Kalau tak bagus, banyak yang tak hafal, boleh jadi C, boleh jadi B dan sebagainya. Yang ini ujian penghayatan cara hidup Islam, PCHI. Dalam buku ni biasanya ada guru, mungkin kaedah dia tanya soalan pada murid. Murid dijawab apa maksud ihsan, sebutkan rukun iman ada berapa, lebih kepada soalan-soalan umum agama. Dan dia juga ada pemerhatian, maknanya guru boleh campur markah dari sudut menyoal ataupun kaedah pemerhatian ataupun apa-apa penilaian yang sesuai untuk PCHI. Ini adalah contoh slip keputusan peperiksaan UPKK yang anak-anak akan dapat nanti. Ini bukan sijil, ini adalah slip. Slip pada hari pertama JAKIM umumkan keputusan UPKK. Inilah slip dia, sekeping dia, selai dia. Kalau 8A dia tulis 8A kat situ. Kalau 3A, 3A. Kalau D, D. Kalau B, C dan sebagainya. Sijil biasanya dia akan dapat lewat. Ini adalah contoh sijil keputusan UPKK. Ini sijil. Okey, untuk makluman, kalau ada murid yang tidak hadir, salah satu subjek dalam UPKK, ketika peperiksaan dalam Dewan Peperiksaan dia tak hadir, ataupun apa-apa subjek yang dia tak ambil, dia tidak akan layak untuk dapat sijil. Tetapi dia masih dapat slip, tetapi dia tak dapat sijil. Jadi kalau boleh pastikan anak hadir. Okey ya? Nanti kalau saya terlebih masa, tolong makluman sikit lagi, saya cuba lajukan lagi. Baik, cara penilaian UPKK, maknanya ini saya dah cerita tadi, macam mana peperiksaan UPKK berjalan. Tak semestinya bertulis, dia ada lisan, amali dan sebagainya. Okey, di mana murid UPKK akan ambil peperiksaan? Di sekolah masing-masing. Penilaian lisan amali di sekolah masing-masing. Peperiksaan bertulis pun di sekolah masing-masing. Kecuali kalau sekolah tu dia tak ada kemudahan bangunan yang mencukupi, dia akan tumpang ke sekolah lain. Ini untuk sekolah yang ada masalah itulah. Okey, siapa yang menilai murid UPKK? Akan ada dua. Dua pihak yang menilai anak-anak kita. Keputusan UPKK. Yang pertama daripada guru sekolah sendiri untuk 3 subjek amali solat, PCHI dan juga tilawah Al-Quran. Lagi 5 subjek adalah daripada penilai peringkat pengurusan lah, peringkat bahagian peperiksaan, iaitu yang akan dinilai oleh penanda kertas peperiksaan. Maknanya ada 2. Kemudian kita tengok sikit grade UPKK, dia tak muntas, dia tak guna istilah muntas, jahit, jibdan, jahit ataupun makbul dan sebagainya. Dia guna UPKK A, B, C, D. Okey, dia guna A, B, C, D. Cara nak semak keputusan UPKK, ada 3 cara. Bila JAKIM dah umumkan pada sekian-sekian tarikh, biasanya hari Khamis lah. Biasanya diambil hari Khamis untuk diumumkan keputusan UPKK. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh check melalui 3 platform ni. Sama ada secara online di website, ataupun SMS, ataupun tunggu slip peperiksaan di sekolah. Biasanya ibu bapa kalau kita tengok sebelum ni tak sempat nak pergi sekolah ambil slip, mereka dah check dulu SMS. Sebab SMS paling mudah sekali. Dia check, letak dia punya IC dan sebagainya, terus dapat berapa tahu keputusan. Cuma dia tak beritahu secara detail subjek apa yang A, subjek apa yang B, subjek apa yang C. Kalau nak tahu subjek apa A, B, C tu kena tengok pada slip peperiksaan di sekolah. Baik, apa beza? Ini paling penting. Apa beza peperiksaan UPKK tahun 5
dengan minta maaf yang saya buat research UKDK untuk peperiksaan tahun 6 di Johor. Kalau saya di Selangor, PSRA ataupun di wilayah KL, UPSRA. Kalau di Johor, UKDK untuk tahun 6. Apa bezanya Ustaz? Adakah saya perlu ambil UPKK sedangkan saya dah ada UKDK? Adakah perlu ambil dua-dua sekali? Kita tengok sedikit perbezaan. UPKK ni sebenarnya kalau kita tengok, anda boleh baca secara umumnya dia adalah untuk kemasukan sekolah di satu Malaysia. Terutamanya sekolah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia, KPM. Itu untuk tahun 5. Untuk tahun 6, mana-mana negeri, kalau Perak Serai, kalau Selangor PSRA, kalau di KL UPSRA, kalau di Johor UKDK. Itu untuk darjah 6 lebih fokus kepada untuk masuk ke sekolah agama negeri. Biasanya yang itu, sekolah agama negeri. Maksudnya setiap negeri mereka ada sekolah dia, sekolah menengah agama negeri. Dan mereka akan meletakkan satu tapisan lagi. Sebab sekolah menengah agama negeri ni dia tak banyak sebanyak sekolah agama persekutuan. Jadi mereka meletakkan lagi satu syarat, selain UPKK, kena ada lagi CJ untuk tahun 6, UKDK. Itu dia syarat untuk setiap negeri. Cuma dari sudut ilmunya, kalau untuk UKDK, dia punya anak kita akan belajar, akan explore ilmu agama lebih tinggi. Maksudnya lagi banyak manfaat anak-anak kita dapat daripada UKDK. Itu untuk tahun 6. Ini perbezaan lah secara umum UKK dan juga UKDK. Okey, untuk kemasukan, ini untuk slot yang terakhir iaitu kemasukan tingkatan 1. Banyak ibu bapa tanya apa sekolah yang CJ UPKK ni, kat mana kami boleh bawa pergi? Adakah hanya sekadar periksa, sekadar habis dekat situ je ataupun kami boleh bawa untuk ke sekolah menengah? Baik, UPKK memang boleh digunakan untuk masuk sekolah-sekolah menengah yang terpilih. Dan yang terpilih itu pun banyak. Secara umumnya UPKK ni akan diminta digunakan untuk anak-anak yang nak sambung sekolah menengah agama yang fokus kepada agama. Kalau yang tak, yang contoh, Ustaz, anak saya nak hantar masuk sekolah Bukit Jalil. Anak saya suka main bola. Jadi dia nak masuk sekolah sukan Bukit Jalil. Perlu tak UPKK? Saya bagi tahu tak perlu pun UPKK untuk masuk sekolah Bukit Jalil. Dia orang tak tengok pun UPKK. Tapi kalau nak ambil salah ke Ustaz? Tak ada salah, lagi bagus. Sebab UPKK untuk kita tengok anak kita ni pandai agama dah sampai mana dah. Itu pentingnya UPKK. Okey, antara sekolah yang menerima UPKK, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah. SMKA, SABK, SMAN, SMAR, SDPI, SMART, contoh SMART Labu, SMART Kajang, Sekolah Kisas. MRSM ni untuk Ulul Albab. MRSM yang ada silibus Ulul Albab. Ataupun kalau tak dapat mana-mana sekolah agama, kalau anak kita nak belajar agama juga, dia memang minat dalam bidang agama, boleh hantar ke sekolah menengah biasa, SMK, yang ada menyediakan kelas KAA, kelas aliran agama. Mereka belajar dalam kelas aliran agama ni sama macam mana pelajar yang belajar di sekolah SBPI, SABK, SMKA, sama. Ini kalau anak kita memang minat untuk teruskan ke bidang agama. Tapi Ustaz, anak saya tak bercadang untuk anak saya ni bila dah masuk sekolah menengah untuk pergi kepada bidang agama. Saya nak anak saya ambil sains. Saya nak anak saya ambil account. Jadi Ustaz, perlu ke saya ambil UPKK? Saya ulang sekali lagi, pada awal-awal saya dah cakap, UPKK kalau pasal nak masuk sekolah menengah tu tolak nombor 2. Yang pertama adalah kita nak kecemerlangan anak kita bukan akademik saja. Kita tak nak anak kita ni kalau jadi doktor yang buta agama. Kita tak nak anak kita ni kalau jadi engineer yang tidak tahu baca Al-Quran. Kita tak nak anak kita ni jadi pilot tetapi tak kenal Nabi Muhammad.
Jadi kita nak anak kita ni cemerlang dua-dua, akademik dan juga agama. Jadi UPKK adalah yang paling terbaik untuk kita tahu macam mana prestasi agama anak kita, untuk ukhrawi anak kita, untuk akhirat anak kita. Nanti saya beritahu siap-siap. Nak jadi doktor ke, nak jadi engineer ke, nak jadi usahawan ke, terpulang. Itu perancangan plan ibu bapa masing-masing. Tapi yang penting adalah ilmu agama anak perlu ditanam pada sekolah rendah ni. Dan UPKK adalah platform paling terbaik untuk anak-anak kita. Sebab bila anak kita cemerlang UPKK, kita akan rasa lebih lega untuk hantar anak kita ke bidang sains. Sebab kita nak anak kita ni dah kukuh agama sebelum masuk ke bidang-bidang yang bukan bidang agama. Tapi kalau nak jadi agama, nak jadi agamawan, nak jadi asatizah, boleh silakan masuk sekolah. Nak masuk tahfiz dan sebagainya, boleh teruskan. Tetapi kalau nak ambil sains, sekarang ni banyak sekolah yang ada menawarkan tahfiz dan juga sains. Seperti contoh MRSM Ulul Albab. Memang nak menjadikan engineer, doktor yang hufaz, yang orang kata ada hafaz Al-Quran. Banyak dah sekolah sekarang ni buat integrasi akademik dan juga agama. Ini contoh saya ambil di iklan. Saya cari dekat Google, saya jumpa syarat kemasukan sekolah menengah agama negeri Johor. Tengok poin nombor 4. Mempunyai sijil ujian penilaian kelas kafah UPKK. Dia akan jadi satu advantage untuk anak kita dapat masuk. Selain daripada tengok pada akademik. Yang ini di Putrajaya. Nampak? Putrajaya. Siapa nak masuk kelas KAA, kelas aliran agama, mesti kena ada. Tengok apa syarat dia. Syarat dia mesti dia nak ada UPKK. Dia nak ada UPKK supaya anak kita ni boleh tak nak terima silibus agama sekolah menengah. Takut dia tak mampu pula kan. Okey, baik. Yang ini saya ambil di wilayah persekutuan. Kat sini pun sekolah wilayah persekutuan, ini di sekolah negeri lain lah. Mereka juga meletakkan syarat UPKK, ya, selain daripada akademik. Dan banyak sekolah, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat website, banyak yang tak tulis UPKK. Tetapi UPKK boleh dihantar sekali, dikepilkan. Sebab yang ini saya dengar taklimat daripada bahagian bahagian pegawai untuk sekolah menengah. Sekolah menengah, dia kata apa? Mereka sekarang ni untuk kemasukan sekolah menengah, terutama sekolah yang mendapat rebutan tu, mereka akan kira merit. Merit tu apa? Merit ni dia akan campur-campur banyak benda untuk jadikan markah tertinggi untuk melayakkan anak tu masuk ke sekolah asrama penuh. Antaranya dia tengok aktif co-curriculum, dia tengok akademik, dia tengok JCAF, dia tengok UPKK. Kalau contoh calon A dengan calon B. A ni akademik cemerlang, B ni pun akademik cemerlang. Tapi A ni dia ada UPKK. Maka peluang lebih besar kepada calon A ni sebab dia ada sokongan yang kuat UPKK. Itu yang penting. Okey, dan yang terakhir saya nak kongsikan adalah ini mungkin sekolah dah maklumkan di grup-grup, iaitu tentang tarikh takwim. Sekarang ni pendaftaran calon UPKK dah ditutup. Jadi sila rujuk kepada guru UPKK di sekolah kalau tak selesai lagi. Okey, dan peperiksaan lisan amali dah bermula dah pun. Sampai 20 Oktober dan juga 30 November. Dan peperiksaan bertulis tahun ni, tahun depan. 15 sampai 18 Januari peperiksaan UPKK akan dijalankan. Okey, dan sebelum saya nak tutup, saya nak kongsikan sedikit tentang apa persiapan sebelum peperiksaan UPKK. Ini sangat penting. Nombor 1, pastikan nama murid telah didaftarkan sebagai calon UPKK. Ini masuk kelas tambahan, belajar sana, tuition sana sini, tengok-tengok, tak tengok apa guru kelas dah minta untuk didaftarkan calon UPKK. Jadi tolong cek sebab ada kes nak dekat periksa nama anak dia terlepas pandang, tak didaftarkan dalam calon UPKK.
Mungkin ibu bapa terlepas pandang ataupun guru di sekolah terlepas pandang. Jadi tolong semak. Kalau rasa nak tanya pada guru. Takut nama anak kita tak masuk. Yang kedua, pastikan cakna prestasi pembelajaran anak kita. Khususnya untuk UPKK. Tahun ni anak kita UPKK, kita kena bagi perhatian lebih sikit. Okey. Yang ketiga, libatkan anak. Kalau sekolah buat kelas tambahan, sekolah buat program teknik jawab UPKK, kelas tambah UPKK ke, majlis bacaan Yasin UPKK ke, motivasi UPKK ke, pastikan anak hantar. Kita sebagai ibu bapa, hantar anak. Bagi support pada program-program sekolah ni. Ini semua untuk tingkatkan lagi prestasi anak kita. Yang keempat, cakna dengan info maklumat terbaru daripada SUP peperiksaan UPKK. Kalau dalam guru WhatsApp tu, kalau guru kelas tahun 5, dia update apa-apa, dia post apa-apa tentang info UPKK, tolong cakna. Tak faham tanya sebab kita tak nak terlepas pandang. Yang kelima, pastikan anak kita minimumkan ponting. Kalau boleh, pastikan anak kita selalu datang ke sekolah untuk UPKK sebab dia adalah murid yang akan periksa pada tahun tersebut. Jadi dia kena masuk kelas, takut banyak yang tertinggal. Yang keenam, pastikan anak kita baca Al-Quran lancar. Kalau anak kita mengaji kat luar, pastikan mengaji cepat-cepat pandai supaya dia akan mudah untuk ujian tilawah nanti. Dan pastikan anak kita hafal surah-surah pilihan. Okey, dan yang terakhir, yang ini penting. Pastikan kalau anak kita nampak problem anak kita ni tak pandai jawi, baca jawi tak boleh, tulis jawi tak boleh, ini sangat bahaya. Sebab periksa dalam UPKK mesti ditulis dalam jawi dan soalan pun dalam jawi. Tak boleh tulis rumi. Jadi pastikan ada masa bagi satu kelas pemulihan jawi. Supaya kalau tak bagi kelas awal-awal ni, kalau dia baca buku pun tak guna. Tak mahu saya sebut. Kalau tak pandai jawi, tak selesai bab jawi, kalau nak harapkan anak kita study untuk subjek-subjek lain, bagi saya sia-sia. Sebab dia tak faham dan benda tu membebankan dia. Bagi dia pandai jawi dulu. Okey? Baik, ini contoh. Ini sekadar contoh dia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cari buku, apa yang sesuai untuk UPKK, yang warna biru tu nota padat. Kalau, kan saya beritahu tadi, UPKK masuk tahun 3, tahun 4, tahun 5 kan? Ustaz, buku test anak saya tahun 3, tahun 4 dah tak tahu kat mana dah. Nak cari, nak beli pun dah tak ada. Jadi boleh guna buku nota padat. Nota padat ni dia ada tahun 3, tahun 4, tahun 5 semua tajuk di cover. Jadi macam-macam jenama ada nota padat UPKK ni ikut pada keselesaan. Yang pastikan yang satu lagi ada buku latihan. Anak-anak ni kadang belajar UPKK. Bila dapat kata peperiksaan, dia tak tahu macam mana nak keluarkan benda yang dibaca. Dia tak pandai nak menjawab. Ni biasa saya sentuh dalam teknik jawab saya. Okey, yang ketiga, itu buku amali solat. Yang ada gambar orang sujud tu, itu buku amali solat. Mungkin sekolah dah bekalkan. Yang keempat, buku PCHI. Mungkin sekolah dah bekalkan. Kalau tak bekalkan boleh beli, mana-mana kedai ada jual ataupun di Shopee pun ada jual. Dan yang terakhir, yang anda tengok gambar besar ni, ini adalah buku teks yang anak-anak belajar di sekolah. Yang ini untuk Kafah Jatim punya syllabus lah. Kalau Johor mungkin dia ada buku teks dia yang lain. Okay. Baik, saya rasa dah selesai dah. Cumanya saya rasa ada masa sikit ni, kalau ada soalan nak ditanya, boleh bertanyalah kalau ada soalan. Saya buka soalan lah kalau ada soalan nak tanya. Yang mana saya boleh jawab, insyaAllah saya jawab. Kalau ada soalan yang saya tak boleh jawab, mungkin saya akan minta masa untuk saya rujuk kepada pihak JAKIM semula. Adik-adik faham ke? Ustaz terang ni. Terpana. Faham. Minta maaf ya, Ustaz laju sikit sebab masa kita terhad. Jadi Ustaz bagi papang laju dia. Okey, Ustaz buka soalan. Kalau ada soalan, silakan. Okey, murid-murid ataupun ibu bapa, jika ada soalan boleh bertanya dengan Ustaz Zulfadli. Tak ada. Tak ada.
Kalau ada soalan lain kali mungkin boleh PM pada ustaz lah. Pada ustaz sekolah kamu. Kalau apa-apa bolehlah mungkin Ustaz Azli boleh WhatsApp saya ke tanya dan sebagainya lah. Okey, insya-Allah. Cumanya saya minta sikit Ustaz. Cuma saya nak promote sikit lah orang kata media sosial untuk anak-anak follow. Ustaz tahulah, Ustaz sekolah kamu tahulah. Pada setiap nak dekat periksa, Ustaz akan buat tuition di TikTok secara percuma. Itu nak dekat periksa nantilah. Tapi kalau korang nak belajar, nak tahu perkembangan program yang Ustaz sendiri buat, bolehlah follow Gerak Gempur Murid UPKK. Dekat YouTube ada, Facebook ada, Instagram ada ataupun di TikTok. Di TikTok kalau nak study pun boleh tengok. Banyak video yang Ustaz dah kongsikan teknik menjawab UPKK, Ustaz simpankan dalam video TikTok tersebut. Nanti boleh tengok Gerak Gempur Murid UPKK. Baik, kalau tak ada soalan, Ustaz ingat Ustaz terus tutup. Ustaz nak serah kepada pengurusi majlis semula. Saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada pihak sekolah kerana menjemput saya dan kepada ibu bapa juga kerana hadir malam ni untuk beri sokongan kepada anak-anak dan juga kepada pihak sekolah untuk ambil cakna tentang UPKK. Dan saya doakan semoga semua murid calon UPKK Sekolah Agama Taman Anggerit berjaya dalam UPKK dan dipermudahkan urusan dengan berbaki masa 6 bulan lagi, lebih kurang 6-7 bulan lagi untuk menuju kepada peperiksaan sebenar UPKK. Itu sahaja daripada saya. Minta maaf kalau ada kekurangan dari sudut penyampaian pengkongsian info. Ada rezeki nanti kita akan jumpa, mungkin kita akan jumpa di sana, di JB. Ya Ustaz? Okey, insya-Allah. InsyaAllah. Mungkin kita akan jumpa di sana. Seronok JB sana Ustaz pergi. Wallahu'alam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, para pelajar. Majlis ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zulfadli bin Zulkifli atas penyampaian taklimat yang beliau terangkan tadi. Diharap para pelajar semua dapat faham tentang apa itu UPKK dan lebih bersedia daripada sekarang, daripada hari ini hinggalah sampai peperiksaan sebenar UPKK. Okay, untuk makluman pelajar semua, Ustaz Zulfadli pernah pun kita jemput untuk menyampaikan teknik menjawab soalan bersama rakan-rakan beliau seramai 5 orang tahun lepas mengikut subjek. Sebenarnya ikutkan kata Ustaz Zul, kalau nak betul-betul 2 hari kan Ustaz? 2 hari. Jadi kita waktu tu kita dapat buat sehari saja dan macam mana pun alhamdulillah tak sangka sekolah kita tempat ketiga terbaik UPKK daerah Johor Bahru. Sebab seramai 15 orang pelajar telah mendapat 8A. Jadinya kita kena teruskan lagi usaha kita ni. Bak kata guru besar itu hari dalam ucapan beliau, kalau boleh target tahun ni 30 pelajar ke atas. Dia nakkan dapat 8A. Dan kita harap juga pada tahun ni kita dapat sama-sama menjemput sekali lagi Ustaz Zul. Kan, bersama rakan-rakan kita usahakan. Tahun lepas kita usahakan alhamdulillah. Sebab penceramah yang kita jemput ni semuanya adalah jurulatih utama Ustaz saya tak tahu JU Jadinya memang berpengalaman. Jadi tak rugi kalau kamu tak sama-sama join program yang akan kita laksanakan nanti. Okey, jadinya rasanya sampai di saja majlis kita dan kita nakkan sesi bergambar. Bergambar, jadinya saya minta pelajar buka kamera masing-masing. Nanti awak boleh screenshot dekat kamu punya ni bersama dengan Ustaz jemputan kita Ustaz Muhammad Zulfadli. Okey, buka kamera masing-masing.
Okey, ke kamera. Sekejap Okey, sebenarnya saya ingatkan tadi nak link dengan YouTube Ustaz. Sebenarnya boleh masuk YouTube ni, boleh streaming live dekat YouTube tapi entah saya tengok tak boleh pula. Okey. Jadinya akan datang insya-Allah. Okey, kini selesai sudah program taklimat kita pada malam ini. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Zulfadli Zulkifli Zulkifli Hasan di atas penerangan beliau itu tadi, dan diharap para pelajar dapat sama-sama berusaha dengan lebih gigih lagi untuk peperiksaan UPKK ini. Jadi kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Ustaz nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zulfadli. Masing-masing ucapkan syukran Ustaz. Okey. 1, 2 mula. Okey, sampai sini saja. Okey, assalamualaikum semua. Okey. Bye, assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, salam. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama.